Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahinah Hati binti Ismisha. Nombor metrik I173024883. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan inventory kaunselor Muslim, di mana kaunselor Muslim ini berkait juga dengan kaunseling Islam, di mana ia lebih kepada keagamaan. Tugas kaunselor Muslim ini ialah dia melatih klien membuat keputusan dalam batasan syarak, merealisasikan diri klien dengan tujuan-tujuan yang halal dan berguna untuk diri dan sekeliling, menghala tuju klien kepada kesempurnaan diri, melakukan tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah. Ia lebih kepada kita melatih diri klien untuk lebih bertanggungjawab kepada diri sendiri. Okey, seterusnya keperluan dalam membina inventory kaunselor Muslim ini ialah kerana kurangnya soal selidik mengenai kaunseling Islam dalam konteks Malaysia, di mana selalu kita nampak soal selidik berkaitan dengan stres, berkaitan dengan emosi dan sebagainya, tetapi berkaitan dengan kaunseling Islam ni jarang kita nampak dalam konteks Malaysia. Okey, seterusnya ialah kerana kurangnya pendekatan terhadap penggunaan soal selidik ini, di mana jarang kita gunakan soal selidik mengenai mengenai kaunselor Muslim ini. Selalunya tak selalunya kita gunalah inventory kaunselor Muslim ni. Seterusnya ialah kaunselor perlu memahami pelbagai aspek mengenai manusia dari segi emosi, tingkah laku dan kognitif. Dan yang terakhir ialah mengetahui teknik dan kemahiran mengenalikan kaunseling Islam, di mana jika adanya inventory kaunselor Muslim ini, kita sebagai kaunselor kita dapat mengetahui teknik dan juga kemahiran dalam kita mengenalikan kaunseling Islam ni dengan lebih baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurjana binti Muhammad Nafiti Amir, I18102-619, dan saya akan membentangkan mengenai teori dan juga kajian-kajian lepas. Teori yang digunakan dalam pembinaan alat ujian ini adalah teori pendekatan Imam Al-Ghazali, teori Tazkiyah An-Nafs. Okey. Dalam teori ini, dalam model ini, ia memberi penekanan kepada proses memahami jiwa klien daripada aspek kefahaman dan amalan Islam. Teori ini lebih menekan kepada berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay, dalam teori ini, ia merangkumi beberapa aspek, antaranya musyaratah, iaitu menetapkan syarat; kedua, muraqabah, iaitu pengawasan; ketiga, muhasabah, audit ataupun semakan; yang keempat, muakhabah ataupun yang bermaksud dendaan; yang kelima, mujahadah, yang bermaksud bersungguh-sungguh; dan yang keenam adalah muatabah, iaitu celaan. Seterusnya ialah kajian lepas. Terdapat beberapa kajian lepas yang diambil semasa pembinaan soal selidik ni. Antaranya ialah yang pertama, pendekatan pencegahan kaunselor Muslim dalam menangani salah laku pelajar menengah di daerah Kelang, Selangor. Dalam kajian ini adalah mengenai amalan ataupun pendekatan yang digunakan oleh kaunselor Muslim bagi menangani salah laku pelajar. Kajian lepas seterusnya ialah pendekatan kaunseling daripada perspektif Islam. Okay. Kajian ini adalah hasil suratan-suratan kajian lepas, dan kajian ini sangat berguna untuk dalam pembinaan model amar ma'ruf nahi munkar bagi menangani tingkah laku seksual pelajar dalam pendekatan Imam Al-Ghazali. Okay. Untuk kajian lepas yang seterusnya, iaitu pendekatan dakwah Al-Arsyad Al-Nafsi menurut Al-Ghazali, satu kajian di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan pula mengkaji bagaimana ataupun keperluan untuk menerapkan elemen-elemen spiritual dalam sesi kaunseling bagi mengatasi masalah berkaitan dengan emosi. Okay. Seterusnya, pendekatan kaunseling Islam untuk menangani masalah
sosial di kalangan remaja sekolah menengah agama. Dalam kajian ini adalah tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor yang mendorong remaja ini terlibat dalam isu sosial. Seterusnya, kajian ini juga adalah mengenal pasti langkah yang digunakan oleh kaunselor dalam membantu klien dan mengenal pasti kesan-kesan yang diperolehi oleh klien berdasarkan pemikiran, emosi dan tingkah laku mereka setelah menjalani sesi kaunseling. Untuk kajian kes seterusnya ialah kajian kaunseling dakwah dan penerapan aspek akidah. Dalam kajian ini penulis lebih mendefinisikan kaunseling, dakwah dan penerapan aspek akidah. Dia lebih kepada memperkenalkan kepada umum, menceritakan dengan lebih detail tentang kaunseling, dakwah dan juga penerapan aspek akidah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Izzati binti Muhammad Sanusi. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai definisi alat ujian, di mana ianya didefinisikan sebagai alat ujian kaunselor, merupakan pendekatan terhadap kaunselor lah bagi mengetahui tahap perubahan sosial klien terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka berdasarkan kepada soalan-soalan yang dalam inventari kaunselor Muslim tersebut. Itu adalah definisi alat ujian. Yang kedua adalah saya akan menerangkan mengenai bilangan item. Dalam inventari kaunselor Muslim ni, dia mengandungi 4 bahagian, di mana terdiri daripada 20 soalan. Setiap bahagian tu mewakili 5 soalan, iaitu tingkah laku 5 soalan, emosi 5 soalan, kualiti 5 soalan dan juga personality 5 soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa binti Mat Gani, I1810264. Saya akan terangkan tentang definisi komponen dan juga objektif. Terdapat 4 komponen dalam soal selidik ini, iaitu yang pertama, item pertama adalah tingkah laku. Tingkah laku ini adalah untuk meneroka setiap aspek tingkah laku kaunselor berdasarkan kepada konsep Islam. Yang kedua, meneroka perubahan emosi kaunselor dalam menghadapi masalah klien. Dan yang ketiga, meneroka personality kaunselor dalam kehidupannya. Yang keempat, meneroka pemikiran kaunselor terhadap kaunselor Islam. Keempat-empat elemen ini merupakan item yang terdapat dalam soal selidik alat ujian yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Objektif untuk setiap komponen ini adalah bagi memastikan tahap kognitif kaunselor terhadap klien, untuk mengenal pasti tahap emosi kaunselor apabila membantu klien, dan juga dapat mengenal pasti tahap personality kaunselor dalam menangani klien. Apabila seorang kaunselor menangani klien, masalah klien, jika tahap-tahap ini tidak dapat dicapai, maka segala masalah klien itu tak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh itu, kajian ini telah dibuat bagi melihat tahap manakah kaunselor itu apabila berhadapan dengan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azfar bin Azmadi, I1810274. Hari ini saya akan bentangkan tentang item-item yang dibina dalam soal selidik dan juga apakah itu skala pengukuran dan skala yang kami gunakan. Untuk item-item yang dibina dalam soal selidik ni, barang soalan selidik kami dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian tingkah laku, emosi, kognitif dan juga personality. Dan setiap bahagian ini dia mempunyai 5 soalan. Setiap bahagian tu ada 5 soalan.
Okey, soalan dalam tingkah laku ni ada 5 soalan. Contohnya adalah saya menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah, dan soalan seterusnya juga berkaitan dengan tingkah laku. Okey, yang kedua, soalan dalam bahagian emosi juga ada 5 soalan. Contohnya adalah saya mudah menjadi marah dan tidak sedar apa yang menyebabkan saya jadi marah. Ni soalan yang berkaitan dengan emosi lah. Lepas tu contoh macam soalan tentang dia bahagia, lepas tu dia senang beremosi ataupun tidak, dan sebagainya. Okey, soalan dalam bahagian kognitif ada 5 soalan. Ni dia berkaitan dengan pemikiran dia lah. Contohnya ialah saya sentiasa berfikiran negatif apabila melihat seseorang melakukan perkara yang tidak baik di hadapan saya. Okey, soalan yang terakhir, soalan dalam bahagian personality. Ni dia berkaitan dengan personality responden tersebut. Okey, dalam soalan dalam bahagian personality juga ada 5 soalan. Contohnya ialah saya menyukai kegembiraan dan kesibukan di sekeliling saya. Okey. Okey, itu untuk itu untuk soalan-soalan yang berada dalam bahagian-bahagian yang tersendirilah. Okey, seterusnya adalah skala pengukuran barang soalan solidik. Okey, menurut Muhammad 2005, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Okey. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Okey, dekat sini kita dah boleh faham lah apakah maksud skala pengukuran. Dia apa fungsi skala pengukuran untuk kita mengkaji apa yang kita nak dikaji. Dan skala pengukuran ini juga dia memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu data daripada responden kita. Okey, yang kedua, skala Likert. Ni apa yang saya cakap tadi lah, yang kami guna yang kami masukkan skala Likert dalam bahasa selidik. Okey, skala Likert menurut Dijali dan Muljono 2007 pula ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Okey. Skala Likert ni dia untuk memudahkan pengkaji dan juga responden dalam kajian adalah kajian pengkaji lah. Kalau bagi pengkaji tu, dia mudah untuk dia menentukan apakah pilihan jawapan yang dia nak bagi kepada responden, dan bagi responden pula dia mudah untuk dia pilih jawapan yang dia rasa dia sesuai dengan diri dia. Okey, untuk bahasa selidik ini dia ada 5 pilihan jawapan, iaitu STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, TP tidak pasti, S setuju dan SS sangat setuju. Okey. Untuk 5 pilihan jawapan yang saya sebutkan ini, dia sangat bertepatan lah dengan barang soal selidik kami. Sebab pilihan dia sangat mudah, dan soalan dia pun saya rasa sangatlah mudah, dan dia sesuai lah dengan responden kami. Okey, itu saja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Muhyiddin, Normometri I18026296. Jadi saya bagi bahagian ini saya akan bentangkan mengenai responden bagi kajian inilah, untuk inventory ini. Okay, responden yang kami pilih ialah seorang kaunselor Muslim yang berdaftar. Kami akan jalankan ujian ini kepada kaunselor Muslim yang berdaftar dan juga mempunyai lesen yang sah. Responden kajian ini kami target dalam berumuran lingkungan umur 25 hingga ke 55 tahun lah.
jangka umur yang kaunselor masih lagi bekerja lah, yang daripada bermula pekerjaan sehinggalah akhir pekerjaan lah. Bagi kajian ini kami tumpu pada responden yang daftar secara sah dan juga mempunyai lesen pengakuan amalan. Sebab kami mahukan inventory ini dijalankan ke atas kaunselor yang berdaftar sajalah. Kalau kaunselor yang mungkin ada kaunselor yang tidak berdaftar, tapi kami kalau boleh kami nakkan kaunselor yang mempunyai lesen dan juga berdaftar secara sah. Okey, kesimpulan bagi apa yang kami lakukan untuk inventory ini secara tuntasnya. Inventory ini dijalankan bagi mendapatkan maklum balas. Ialah maklum balas bagi beberapa aspek yang kami kaji, iaitu emosi, kognitif, tingkah laku dan personality. Okey, apa yang kami nak sekarang ni, aspek-aspek tersebut kami nakkan jawapan daripada sudut pandang kaunselor sendirilah. Okey, tujuan inventory ini ialah untuk membantu kaunselor mengetahui aspek yang perlu dibaiki untuk diri sendiri, dan juga membantulah kaunselor untuk meningkatkan kualiti, meningkatkan kemahiran yang ada dan sebagainya lah. Apabila kaunselor sendiri dah tahu kelemahan ataupun apa yang kekurangan bagi diri dia. Jadi bagi kami, apabila adanya kualiti ni, kaunselor akan menjalankan kaunseling dengan sesi kaunseling dengan baiklah, dan juga dengan lebih telus kepada klien. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.